Fatia tak mengenali Aida secara dekat. Jadi Fatia tak berani. Tuan kena menilai lah apa hubungan kita sebenarnya. Sebab dia adalah partner Mira. Doa tu rahsia. Tak boleh bagi tahu. Kalau bagi tahu dia tak jadi doa. Saya tak nak bergaduh dengan siapa-siapa. Saya pun tak pernah nak buruk-burukkan awak. Kita sama-sama cari makan. Beliau telah pun dikecam oleh ramai pihak. Benda ni adalah sangat sensitif. Sebab tu saya tidak berani nak cakap apa-apa. Tu lagu apa tadi tu? Lagu apa tadi tu? Kita kat mana ni? Kita punya kat mana? Aku tak tahu kita kat mana ni. Tempat ni. Dah. Oi, tempat ni dah cantik ni yang buruk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ya, betul. Ini adalah Melody. Betulkan TV anda kerana montaj yang baru saja anda saksikan tadi dan juga set yang bakal anda saksikan. Buka besar sikit. Ini adalah merupakan set baru Melody. Aku kecil hati Haji. Aku nak menjawab belakang kau. Aku bertahun-tahun kat Melody ni pakai set sama. Kau masuk baru berapa minggu dia tukar set baru? Tak apalah, tahun baru 2016. Aduh. Okeylah, walaupun sudah dah bulan 2 hujung. Okeylah. Baru tak pernah. Okey, kepada anda kalau ada sebarang pertanyaan ataupun suggestion ataupun nak puji set baru kita yang besar-besar ni, apa kata anda masuk ke laman sosial Twitter TV3_Melody dan letakkan hashtag Melody TV3 dekat situ dan ikut kami di Instagram Melody TV3 untuk dapatkan live update. Tapi kau cakap apa tadi, nak puji? Nak pujilah. Dia akan keluar kat crawler bawah ni. Mana tahu kursi, orang kata apa, kasut AG sama dengan lantai ke. Betul. Aku tunjuk dia. Ada LED ke. Semua anda boleh puji dan letakkan hashtag Melody TV. Tapi tak apalah, walau macam mana pun set baru, terima kasih kepada pihak pengurusan yang menukarkan set baru untuk tahun 2016 ni. Kursi dia empuk, Bek. Try duduk. Okey, cantik. Sebenarnya, Melody masih lagi maintain dengan cerita-cerita yang sama. Cerita-cerita panas semua akan kami berikan kepada anda. Tetapi, yes, hari ini kita bawa sekuntum bunga sakura di gurun Sahara yang putih ini untuk menemani kita berdua. Orangnya cantik, bertudung dan sekarang ni dengar-dengar cerita dah masuk market balik. Siapa yang rasa single dan nak try boleh. Boleh. Kita cuba masuk. Ukasha Senrose. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sopanya. Mak tengok mak. Baik orangnya nak lalu. Mak ke mak? Mak kau panggil Syah apa? Tak, aku cakap dengan mak aku, tengok mak. Syah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sila duduk. Kursi banyak ni ada dah. Silakan. Kalau macam duduk tak nampak ni semua putih. Boleh. Janji ada. Saya sedang happy sangat set baru Anisha yang first guest artist yang merasmikan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi sebelum kita cerita banyak tentang Ukasha dan juga kisah percintaannya, kisah dia punya... Apa? Apa kata kita saksikan artis sombong yang dikatakan sombong iaitu Fatia Latif Dia dan tak juga sombong. Dia tak sombong. Tak saya kenal dia. Yes, dia tak sombong. Macam mana cerita kata dia sombong? Alah, orang ura-ura macam-macam Ni nak kata cakap Azlan and the Typewriter sembunyi dia punya kisah hidup, tak mahu orang ramai tahu macam mana macam tu. Dia tak sembunyi. Jom aku nak backup. Okey, kita saksikan dulu cerita tentang Fatia Latif. Dia tak sombong. Serius. Saya kenal dia, saya kawan dia. Seperti baris-baris lirik di dalam lagu ini, begitulah juga dakwaan yang mengatakan perhubungan pasangan kekasih iaitu Fatia Latif dan juga Aiman Hakim sudah berakhir. Sejauh mana dakwaan itu? Kita dapatkan Fatia Latif. Pasal perhubungan, especially jodoh dan ajal, tak nak jawab apa-apa. Fatia serahkan pada Allah 100% sekarang ni. Memanglah tak nak komen apa-apa. Mungkin ada rasa kesedihan ke yang terselit di sebalik hati itu ke apa ke, disebabkan itu ke tak nak share dengan penonton di luar sana? Sebelum ni Fatia banyak share. Biarlah Fatia berahsia sebab mungkin benda bila kita terlampau berkongsi dengan orang, bila tak sampai jodoh, benda tu sebenarnya tak bagus untuk diberitahu. Bila Allah dah bagi Fatia jodoh, baru Fatia akan berkongsi. Fatia rasa itu sebenarnya lebih baik. Tapi kan apabila sesuatu
perhubungan itu tidak menjadi nak lagi dalam industri kita ni. Ramai orang mengaitkan orang itu dengan orang ini, punca dia ialah ini, punca dia ialah itu. Dalam kes Fathia ni ada yang mengatakan punca dia ialah Aida Jebat. Saya tak masuk campur dalam hubungan Aiman ataupun Fathia atau sesiapa saja. Sebelum ni pun tak pernah. Mungkin mereka bergaduh berpisah atas asas sendiri, saya pun tak tahu. Saya tak kontak Aiman pun. Adakah benar dawan itu? Fathia tak mengenali Aida secara dekat. Jadi Fathia tak berani nak cakap apa-apa. Fathia pun tak tahu. Tak nak fitnah Aiman. Fathia tak nak fitnah Aida Jebat. Yang Fathia tahu, Aiman is still a good guy. Itu je Fathia boleh cakap. Ke sebenarnya Fathia yang ada orang lain? Tak ada. Jawapan selamat lah. Betul lah, tak ada. Tak selamat jawapan tu, tapi tak ada. Korang sebenarnya masih lagi berhubung secara baik ataupun langsung tak kontak ke, tak ada WhatsApp ke, tak ada apa ke, bergaduh ke, macam mana? Biarlah rahsia lagi sekali. Share sikit, mestilah orang nak tahu ni break sebab gaduh ke, tak nak langsung ke. Cukuplah orang tahu yang Fathia tengah single sekarang. Bukan senang nak cakap I single. Wah. Adakah disebabkan itu penampilan Fathia begini? Fathia ingin berubah sikit-sikit ke? Mungkin orang luar akan tengok dia dah pakai selendang. Oh, mungkin lepas dia akan pakai tudung ke? Fathia pakai selendang ni bukan plan. Remy ada buat dia punya bisnes, dipanggil Fathia. Jadi kita orang punya cerita akan keluar iaitu Rumi dan Jawi. Fathia berpakaian macam Jawi lah. Cerita lokasi dengan Remy tak adalah? Tak ada, ya Allah, tak ada. Subhanallah, tak ada. Single tak ada. Remy tak ada. Cuma Fathia macam terhutang budi dengan dia. So hari tu Remy pergi umrah kan. Dia doakan untuk Fathia. So Fathia terharu dan Fathia datang Malaysia untuk support dia balik. Tak apalah kalau jodoh Aiman dengan Fathia tak panjang. Tapi Fathia dengan Remy tadi okey apa kan? Ni, yang dua ni tak boleh dibiarkan. Ni boleh jadi cinta lokasi kan? Ni. Kau tak payah nak keluarkan telefon nak buat apa? Kau tahu je. Nak try dia. Tak payah je. Tak ada, dia sedang single and solo. Tahu, tapi single tak semestinya kau kena try. Kau kena ingat anak kau pak. Yalah, betul lah. Dia tengah sibuk tu, tak apalah. Daddy work. Okey, kau saya ceritakan perkembangan yang terbaru sekarang ni. Okey, Kak Syah sekarang tengah shoot untuk Slot Akasia. TV3 yang Isnin sampai Khamis. Tunjukkan Playboy itu. Tunjukkan Playboy itu. Siapa Playboy itu? Siapa? Sepatutnya kata tunjukkan Playboy. Siapa Playboy itu? Tunjukkan Playboy itu. Tunjukkan Playboy itu. Kau baik-baik jatuh ni. Aku risau juga budak ni. Gostan jatuh. Hafiz Rosdi dengan Alif Satar. So, dua lelaki yang saya harus tundukkan. Wow. Which is dah on air tapi still shooting yang akan habis end of March. Okey. Cukup sampai di situ. Bertudung ni kan. Ada tak orang pernah compare you dengan artis bertudung yang lain? Yes. Banyak sangat. Siapa? Orang suka compare dengan Mia Ahmad. Mira Filzah. Mira Filzah. Tapi to me macam kebetulan. Itu perception orang. Kita ada story tau dengan Mira Filzah. Lagi seorang ni, pernah tak orang samakan awak bila bertudung ni dengan seorang wanita yang bernama Vida? Saya tak kenal. Kau ni agak-agak lah. Datuk Sri Vida tu tak ada orang boleh sama dengan dia. Jangan cari naas. Ada. Cakap. Kalau saya selalu letak bawah laci, simpan dulu. Nanti guna. Wah, boy. Yang penting kalau pinjam crown, kalau pinjam kena pulang, jangan kata tak pulang pula. Ni yang kau beli crown simpan awal-awal tu nak buat apa? Saja martabat perempuan. Dulu dah nak keluar. Lepas tu simpan balik. Ada jom saksikan. Itu kan Datuk Vida dan juga Mira Filzah. Habis cerita dua ni. Hazama, apa yang membuatkan Hazama rasa paling terkenal? Kita sebagai mentor dah buat kewajipan. 27 pun dah buat part dia, tanggungjawab dia ni, nyanyi, perform. Cuma terkilan juga kalau orang kat rumah ke tak nak undi lah. Sepatutnya bakat-bakat macam ni patut di support lah, sayang lah. Sebab bila format program ni dah pakai undian. Itulah membuatkan kadang-kadang bakat-bakat macam ni terlepas pandang. Saya harapkan selepas mentor ni sokongan terhadap Mia. Sebab saya rasa industri perlu pelapis-pelapis macam ni. Daripada tadi saya perhatikan siapa sebenarnya artis. Kalau pergi mana-mana je Datuk Sri akan dikerumun oleh orang ramai. Tak adalah mengalahkan artis. Alhamdulillah mungkin selalu appear di kaca-kaca TV. Apa yang saya buat itu adalah diri saya. Tak ada nak kontrol ke. Ada cerita yang saya dengar. Ada artis yang mengambil kesempatan ke atas Datuk Sri Vida. Sampai 100,000 hilang macam tu saja. Janji tinggal janji. Apa pun tak bayar balik. Sampai sekarang Ya. Inilah asam garam dalam perniagaan. Mereka awal saya terlibat dalam industri penajaan. Saya cuba nak masuk kepada hiburan. Kita tak erti kena tipu demo lah. Saya percaya artis boleh buat. Dia bagi proposal kat saya. Katanya satu episod 10,000, 30 minit. Kemudian dah jadi 25,000 satu episod. Semua saya kena paksa
tertangguh. Siarannya pula separuh jalan, tak boleh siar sebab you tak betul komit dengan rules and regulation for the TV station. Saya tak erti. Saya kena tipu bukan sekadar duit RM100,000. Duit production pun lebih kurang RM350,000. Saya bayar tempiasnya sampai sekarang. Saya macam dikatakan tidak membayar kepada artis yang terlibat dalam program. Sedangkan saya dah settle semua, malahan stesen TV pun saya dah bayar tapi tidak dibayar oleh artis tersebut. Artis tersebut mari cari saya selari, saya malah jumpa. Nak pulangkan duit ke ataupun dia nak dia yang berharga ratusan ribu? Pulangkan duit? Pinjam duit lagi ada kot sebab banyak kali pinjam. You kalau buat betul memang you boleh menjadi, you kreatif, you ada idea lah. Saya nak cakap kat artis ni, keberkatan dan barakah daripada hasil usaha titik belah kita. Jangan menipu tu rezeki tak berkat. Jangan sekali-kali pentingkan diri sendiri. Gerai ada ni. Saya nampak macam Datuk memang sakit hati, sakit kaki. Memang tak cukup rehat. Tengok ceria juga. Marilah, mari duduk cokoh lah. Alhamdulillah saya sabar dan disayangi oleh sesetengah adik-adik, makcik-makcik. Kepada artis yang tak bayar hutang tu, tahu kan tak bayar hutang? Sayang lagi. Bayarlah hutang itu walaupun tidak dituntut. Malahan saya menuntut tapi dialah tak mampu nak bayar lagi. Usahalah bayar. Artis-artis tu kan kata-kata tu tak faham. Settle dengan orang ni, settle dengan orang ni. Dahulu kau hotel orang, baru beli kepentingan kita. 16 Februari lalu merupakan episod yang terakhir bagi drama Cinta Si Wedding Planner lakonan Adi Putra dan Mira Filza. Hari yang sama juga berlangsung sesi pratonton episod terakhir drama tersebut bersama-sama peminat sambil beramah mesra di restoran Zam-Zam Shah Alam. Tengok tu, meriah kan? Syukur pada Allah SWT dan kepada penonton peminat Cinta Si Wedding Planner. Saya tidak ada perkataan nak ungkapkan. Mereka lah pejuang-pejuang dan juga penyokong tegar untuk Cinta Si Wedding Planner sehingga menjadikan trending. Lebih daripada jutaan terima kasih. Memang tak jangka drama ni boleh menjadi fenomena ke tirai tahun baru 2016, menjadikan satu kenangan dan impak yang sangat besar. Drama pun dah habis. Apa yang nak katakan kepada penonton yang menyokong drama ini sampai trending? Terima kasihlah kepada semua yang menyokong pada episod awal sampai episod akhir. Alhamdulillah, terima banyak positif feedback. Banyak yang mahukan kesinambungan daripada drama ni. Selepas ni akan ada telemovie Cinta Si Wedding Planner Raya. Mira ada 2 lagi drama untuk TV3. InsyaAllah untuk drama Lestari Ramadan. Pelibatan Mira setakat ni lebih dalam bidang lakonan. Mira pun bermula daripada pengacaraan kan? Ada ataupun tidak? Selepas ni you akan mulakan pengacaraan semula ataupun lebih fokus pada lakonan? Kalau ada rezeki insyaAllah Mira ada terima tawaran pengacaraan. Tapi atas disebabkan jadual Mira dah padat sehingga raya, Mira terpaksa tolak tawaran tu. Kalau ada rezeki Mira nak cuburi bidang pengacaraan juga biar balance. Mira ada mengacara, Mira ada berlakon dan pada masa sama Mira akan uruskan perniagaan Mira. Adakah Mira Filza sudah berpunca? Belum mempunyai. Itu saja. Masih single. Ada ataupun tidak sesiapa di luar sana yang ingin mendekati diri you lah? Sebab sekarang ni Mira Filza sedang meningkat naik. Ada yang cuba mendekati tapi bagi Mira pada umur yang muda lagi, Mira baru dia habis belajar tahun lepas, baru nak bekerja, memulakan karier dengan perniagaan sendiri. Buat masa sekarang ni bukanlah masa yang sesuai untuk Mira fikir pasal cinta. Bercakap pasal perniagaan, Mira juga ada perniagaan shawl ataupun tudung bersama dengan rakan kongsi. Bila dilihat you sedikit rapat dengan rakan kongsi, timbul gosip-gosip, Mira ni ada apa-apa ke dengan rakan kongsi you? Bagi Mira sebenarnya penonton kena menilai lah apa hubungan kita sebenarnya. Sebab dia adalah partner Mira. Rapat itu semestinya sebab kita perlu banyak berkomunikasi, kita akan banyak jumpa, banyak meeting dan kita pun bekerja sama-sama. Mestilah kena rapat, ada kepercayaan masing-masing sebab nama pun rakan kongsi. Tak ada apa-apa lebih daripada itu. Kalau kita nak bekerja, kita bekerja secara profesional. Jangan melibatkan perasaan ke apa ke. Mira dengan rakan kongsi pun tak pernah ada perasaan apa-apa. Kami selesa bekerja bersama dan berkawan. Jika selepas ini timbul gosip-gosip mengaitkan kalian berdua, adakah Mira bersedia? Mira bersedia apa saja kalau nak dikaitkan sebab kadang bila dikaitkan kebanyakan orang akan bertanya kita balik. Jadi Mira boleh jawablah apa yang betul, apa yang salah. Benda-benda tu rasanya tak ada masalah kot sebab kalau rakan kongsi tak kawan bersama tak ada masalah. Kita contoh pergi event ke bersama, memang akan ada gambar bersama. Terima kasih kerana menyokong Cinta Si Wedding Planner. Teruskan sokong drama-drama akan datang. Terima kasih. Saya menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Ini adalah sangat sensitif sebab tu saya tak nak cakap apa-apa. Saya tak nak bergaduh dengan siapa-siapa pada pengacara tersebut. Saya minta maaf kalau perangai saya. Sempena Hari Wanita Sedunia pada Mac nanti, sebuah konsert Malam Nada Biru bakal diadakan di Istana Budaya pada 5 dan 6 Mac depan. Konsert ini menggabungkan 8 penyanyi wanita tersohor, Datin Paduka Juli Sudiro, Datuk Yusni Hamid, Salamia Hassan, Atilia, Najwa Mahyadin, Adibah Nur dan Jacqueline Victor.
Malam Nada Biru kali ini dah masuk tahun yang ketiga kan. Jadi mungkin tahun ini ada istimewaan dia yang berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kali ini kita membariskan 8 artis. Kalau dibandingkan dulu cuma 2 artis. Konsert ini pada 5 dan 6 bulan Mac. Kita tengok generasi-generasi artis ni. Ada yang muda, ada yang pertengahan, dah legend. Saya memang teringin sangat nak tengok secara live macam mana Datin Paduka Julie, Datuk Yusni Hamid nyanyi. Mereka ni adalah semua artis-artis yang sangat baik hati yang cakap dengan saya, don't worry about money. Kita jual tiket sebab kita tak ada sponsor. Keuntungan nanti kita bahagi sama-sama rata 8 orang ni. Lagu-lagu yang kami akan sampaikan ialah lagu-lagu jazz yang lama dan juga yang baru. Mama duet dengan mentor saya, Datin Paduka Julie Sudero. Tiap-tiap artis different. Dina Nazir, dia akan nyanyi lagu jazz dengan cara R&B dia. Datanglah, tiket masih ada. I'll see you here. Saya akan berduet dengan Datin Paduka Julie Sudero dan juga Jacqueline Victor. Solo pula, saya akan nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ocean yang saya akan perform dengan piano saja. Harapan saya adalah supaya yang minat kepada muzik, genre jazz dan R&B, mereka akan datang. Jangan lepaskan peluang ni. ...18 Februari lalu bertempat di Hotel Ritz-Carlton Kuala Lumpur berlangsung pelancaran koleksi terbaru untuk Raya 2016 dari pereka fashion terkenal Malaysia, Jovian Mandagi yang kini berkolaborasi bersama dengan Tunku Tun Aminah. Tunku Tun Aminah, apa agaknya membuatkan Tunku ingin berkolaborasi bersama dengan salah seorang designer Malaysia? Saya pernah nampak design dia banyak kali yang the style yang peplum sangat-sangat popular. Dulu 10 tahun lepas memang kita nak collaborate buat jeans line, tapi saya sambung belajar. Recently saya suka di design. Ada salah satu saudara saya pakai. Saya suka gambar tu. Jovian terus hantar baju tu on the spot kepada saya. That's how we kept in touch. Sangat-sangat gembira and very honoured. Alhamdulillah tahun ni saya ingat rezeki saya memang cukup besar. Saya diberikan peluang berkolaborasi dengan Tunku Tun Aminah. Setiap tahun kita akan memikirkan kelainan tahun-tahun selepasnya. Kita berkolaborasi dengan artis seperti Isa Suryani, Umi Aida, Nazim Uthman. Tahun ni kita nak berikan impak yang lain daripada lain. Berkolaborasi dengan seorang princess. Koleksi ini diinspirasikan daripada baju-baju yang telah Tunku pakai sebelum ini. Saya harap koleksi ini akan diterima oleh semua Jovinista di luar sana. Kita telah pun bertungkus lumus untuk mengeluarkan sebuah koleksi yang cukup mewah tetapi berpatutan. Koleksi ini boleh didapatkan di Johor Bahru pada 27 hari bulan Februari, di Kuala Lumpur, di semua J-Store serta di Zalora Malaysia dan juga Singapura pada 2 hari bulan Mac ini. Kami Selalu Melodi telah dijemput menyertai majlis tayangan filem Munafik bersama teraju utama filem ini, Syamsul Yusof dan para peminat filem seram Malaysia. Filem yang telah pun berada di pawagam ini turut dilakonkan oleh Nabila Huda, Fiz Fairuz, Pekin Ibrahim dan ramai lagi. Jom kita saksikan sedikit sedutan dari trailer filem ini. Sia-siakan kelebihan yang Allah beri kepada kamu. Subhanallah, walhamdulillah. Allahu Akbar. Al-Quran bukan hanya ceritakan pasal jin, iblis dan syaitan semata-mata. Filem ni sangat membantu kita rasa macam insaf sikit lah. Tahu apa pasal Munafik tu. Filem ni memang sangat best. Memang kena tengok lah. Saya memang terkejut dengan movie ni. Saya suka jalan cerita dia. Saya suka art direction dia. Adunan bunyinya pun bagus. Efek yang menakutkan tu kan. Tapi saya suka movie ni juga kerana jalan cerita dia. Dia bukan straightforward. Saya rasa dia ada message yang bagus. Scope production 2 thumbs up. Saya kena ucap syabas lah untuk Syamsul. Selalu kita asyik tengok cerita orang putih saja. Yang thriller lah apa kan. Tapi hari ni memang betul lah. Tak berapa kali Mama menjerit. Setiap kali dia punya efek tu kan. Saya rasa sangat okey sebab saya seorang yang tak apa takut sangat tengok cerita seram. Tapi cerita ni saya jadi macam ketakutan. Dia punya impact tu back to back tau. Dia bagi kita rest yang oh okey tak takut. Dia macam all the time. Dia macam Hadiah bernilai RM100,000 bakal menjadi habuan untuk 14 gadis pintar dari seluruh negara yang bakal bersaing untuk merebut gelaran Clever Girl pertama Malaysia. Program ini bakal bersiaran setiap Ahad jam 9 malam mulai 13 Mac ini. Sama-sama kita nantikan. Program ini begitu unik selain ini kerana ia menggabungkan kepandaian seseorang itu dengan kecantikan. Kita dapat menghargai mereka ni kerana mereka bukan saja cantik di luar tapi cantik di dalam. Mereka orang-orang yang pandai dan berpelajaran. Yang paling penting ia menjadi inspirasi kepada gadis-gadis luar sana juga rakyat Malaysia secara amnya bahawa pengetahuan dan juga education memang penting sekali. Kalau digabungkan dengan penampilan diri yang begitu baik jadi satu gabungan yang diperlukan untuk negara. Rina dan Sofia antara peserta yang terpilih. Apa harapan anda berdua? It's a learning process. Apa yang kita peroleh dalam Clever Girl is something different lah. Apa yang diorang nak tunjukkan, nak ambil daripada kita orang, we try our best on that part lah. Clever Girl ni menjadi satu platform untuk kami. A lot of the girls ada misi dan visi mereka masing-masing tapi kita orang tak ada platform. We are here to use this as a platform untuk
untuk kami dapatkan newsworthy untuk kita keluar dan buat kita orang punya works lah. Alif Sata sebagai pengacara. Apa agaknya persediaan Alif? Diorang ni berkeyakinan tinggi, semua ada misi masing-masing. Persediaan Alif pun sekarang ni just with the team, macam mana diorang nak Alif carry program ni. Walaupun show dia very formal, at the same time kita ada very easy going punya attitude. So hopefully the next 10 weeks ni kita punya perjalanan smooth lah untuk cari Clever Girl Malaysia kita yang pertama. MIG Pictures telah melangsungkan majlis doa selamat untuk sebuah drama yang bakal disiarkan di TV3 tidak lama lagi. Melody sempat menemu ramah orang kuat MIG tentang hala tuju syarikatnya yang dikatakan lebih fokus ke arah penghasilan drama. Saya ingat semua itu ada rezeki. Sebab orang kata dalam gelap kita nampak sinaran cahaya. Kalau kita berdoa, berusaha menghadapi cabaran dan dukaan, menepasi rintangan yang ada, usaha itu sudah nampak hasil. Saya anggap kejayaan ini adalah membawa rezeki pada 2016 tahun monyet. Pembuka tidai drama ini sudah menjadi rating yang tertinggi di dalam satu saluran yang terkenal. Saya anggap dia juga boleh menjadikan semangat kepada saya dan pegawai production tim, artis, pengarah akan terus lagi perjuangan walaupun di dalam gelapan tetapi kita nampak sinaran cahaya. Kita turut melihat trend mengadaptasi novel menjadi drama ataupun filem. Jadi adakah MIG sendiri terkena tempias seperti mana produksi-produksi lain? Saya anggap ini adalah satu trend. Kalau trend tak sampai, kita ikutlah trend, itulah baru boleh dapat sambutan tinggi, rating yang tinggi atau penonton yang banyak. Tetapi dia bukan selamanya. Apabila trend sampai, kita ikut trend. Itu memudahkan kita teruskan perjuangan kita. Film tetap film. Kita akan teruskan lagi penerbitan tahun ini. Dijangka sasaran ialah setiap bulan menerbit satu film. Harap 2016 ada tahun cantik ni, tahun tengok set baru itu Melody ni cantiknya. Masa lagi bertemankan AG, saya Awal dan juga Ukasha Sandros dan kita nak bercakap pasal satu isu ni. Apabila satu production yang buat hal dia terpalit pula ke production yang satu lagi. Okey, macam mana boleh jadi macam tu? Mungkin Ukasha tahu sebab production lagi satu tu baik tau orangnya. Baik. Macam gini lah. Macam gini baik. Tapi itu yang kita dengar lah, tak tahu betul ataupun tidak sebab difahamkan tajuk filmnya sama sebiji sebulat. Macam mana boleh jadi so orang kadang-kadang siapa tiru siapa sebenarnya? Awak lebih tahu kot mungkin. Asal pula saya tahu, saya tak tahu apa-apa. Kasha rasa macam mana? Kasha rasa macam mana? Dia tak ada cerita-cerita kat awak ke zaman-zaman dulu? Saya tak tahu dia nak keluarkan filem Mak Motor tu juga. Mas filem apa? Kita tak cakap apa-apa pun. Siapa? Tak ada. Siapa pengarah dia? Pak Ibrahim. Betul. Pandai. Cenggi ni lebih pandai. Lagi satu cerita selepas pergi Ibrahim tu ada cerita pasal Genji Baskers. Genji Baskers ni siapa pula? Ni budak-budak basking ni. Lepas tu katanya ada satu ketika isteri dia diganggu. So sekarang dia kata dia nak move on. Move on, buat yang terbaik. Kita tengoklah baguslah macam tu kan. Kita move on. Macam mana dia punya bagus? Macam ni. Cenggini. Awak move on sudahlah. Macam ni, sorok sikit. Okeylah. Apa-apa pun dia nampak sangat dah move on kan. Kita sangat segalah. Cenggini. Genji Baskers. Sorok sikit dia kata. Okey. Pihak Melody mendapat satu sumber mengaitkan seorang penerbit dan pengarah terkenal yang didakwa belum menjelaskan bayaran. Pekin Ibrahim dikabarkan menjadi mangsa keadaan akibat tindakan penerbit dan pengarah terbabit. Apa cerita ni? Masyarakat boleh menilai kualiti produk kami ni kan. Jadi saya tidak banyak bercakap. Jadi yang melihat adalah orang ramai. Orang melihat filem saya, orang melihat filem. Jadi ianya tidak ada persoalan. Jadi biarlah kerja kami yang bercakap. Orang lihatlah sendiri. Saya tidak mahu bercakap tentang siapa yang salah, siapa yang betul. Karya pun sudah terjual. Kami pun sudah move on. Yang mengatakan mengambil karya dia, salah lah. Itu karya saya lah. Kalau dilihat dari Instagram saya pun daripada tahun bila lagi saya dah post dari Instagram pasal karya saya Mak Motor ni. Cuma ketika itu saya tak ada wang untuk saya nak menghasilkan filem tu. Sampailah saya jumpa kami bincang untuk menghasilkan sama-sama filem ni. Akhirnya saya tidak dapat teruskan dengan dia dan saya hasilkan dengan Syafiq dan dia hasilkan soal tidak bayar ataupun kerosakan apa benda yang dia buat tu bukan saya punya pihak lah. Saya menghasilkan filem saya dan kami dimanage dengan sebetulnya oleh Viper Studio dan Scope Production juga Filmtex yang Berhad. Tidak ada masalah pembayaran, tidak ada masalah apa pun, kami jalankan dengan baik saja. Yang isu yang timbul itu hari pun ada terkena sedikit tweet dekat saya, orang ingat saya. Jadi orang tweet, saya cakap bukan saya. Yang ini isunya di saya tak ada syuting di Johor. Hal pada asalnya memang saya pre-pro awal pun di Johor. Tidak ada isu pun dengan budak motor. Sekarang pun saya buat event budak Johor turun support dengan saya dan saya pun support Johor punya budak motor.
Kecoh sepanjang awal minggu ini mengenai isu seorang penyanyi kumpulan Baskers terkenal apabila beliau telah didakwa mencederakan seorang individu warga asing semasa membuat persembahan di tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur. Apa sebenarnya yang berlaku? Kita dapatkan penjelasan Mus KG Baskers. Apa sebenarnya situasi yang berlaku pada malam tersebut? Memang betul, saya tak nafikan. Dah dikongsi pun ramai di media sosial oleh kita punya follower. Mereka mungkin terkejut. Kita pun baru cuti kahwin, saya dan isteri yang juga ahli kumpulan nyanyi Baskers, Farah. Kita baru start 5 hari buat comeback. Kebetulan malam yang saya start tu tak ramai lagi crowd. Kita pun start lambat. Dan line up saya yang lain tak datang malam tu. Ada session untuk band lain. Kita jalan 2 orang je. Tak sama seperti dulu-dulu. That's why kita terdedah pada risiko. Saya panik. Isteri depan mata kena sentuh. Benda tu mendatangkan marah. Masih rasional. Sebab tu tak ada sampai tahap sudah parah pun. Apa yang kita kesalkan, selepas kita upload tu kita buat report polis semua. Kita dikecam teruk oleh setengah netizen. Blogger-blogger ni, diorang nak tarik trafik, so diorang putar story. Dalam hal ni saya kesal sangat bila orang putar belitkan statement saya, seolah-olah saya menipu, meraih publicity tepi jalan, peminta sedekah profesional. Tapi diorang tak faham apa yang saya perjuangkan selama 5 tahun ni sehingga hari ni beranak pinak Baskers yang boleh cari makan secara halal. Benda ni bagi impak yang buruk pada saya. Mana klien saya last minute baru-baru ni cancel show. Yang bertanggungjawab memburuk-burukkan saya tu anda tangguhlah. Kalau bolehlah kita nak tahu lebih terperinci apa sebenarnya yang menyebabkan kejadian ini bermula. Malam tu kita 2 orang je. Permintaan tinggi daripada fan nak saksikan juga kita punya live tu. Saya minta Farah pergi belikan air. Bila Farah datang balik, saya minta dia pergi ke parking ambil tab dalam kereta. Waktu dia berdiri itulah, bila saya pandang belakang, saya nampak seorang lelaki tengah grab tengkuk dia. Saya nampak dia menonton, dia macam tunjal tangan dia, tolak muka tu. Bila saya bangun, baru suspek tu dia pandang kat saya, dia nak lari. Saya buatlah apa yang patut. Sampai situ saya boleh mention supaya tak bercanggah dengan laporan polis. Kes dah di bawah kendalian peguam, saya tak boleh nak cakap lebih-lebih. Jadi bagaimana keadaan isteri Mus sendiri agaknya sampai sekarang? Of course trauma. Saya rasa siapa-siapa pun kaum hawa akan malu. Selayaknya dia hanya boleh disentuh oleh saya lah sebagai suami yang sah. Saya bercinta dengan Farah 3 tahun. Saya dah akhiri percintaan kami dengan perkahwinan yang sah. Mana mungkin saya nak mengaibkan saya dan isteri saya dengan cerita murahan macam ni. Apa yang saya lakukan malam tu adalah untuk menyedarkan semua, terutama kaum perempuan, tak kira muslimah ke non-muslim ke, tentang bahayanya bergerak secara bebas hari ini. Kita sedang diperhatikan. Beliau telah dikecam oleh ramai pihak termasuk. Kita tak adalah nak bergaduh dengan orang ramai. Orang ramai bila dah cakap macam dia yang up status tu, jadi dia kena berani tampil selesaikan masalah. Baru-baru ini Melody berkesempatan menghadiri satu majlis kesyukuran dan pelancaran sebuah produk yang turut dimeriahkan lagi dengan kehadiran seorang pelakon wanita yang dikatakan lebih selesa menjayakan watak lasak di dalam drama. Betul ke ni? Majlis ini nampaknya berjalan dengan lancar dan saya berterima kasih kerana Salina pun sudi datang majlis kita dan kita amat berbesar hati dia adalah pengguna. Salina mungkin dikenali dengan satu drama yang memang dah lama bertapak di Malaysia ini. Kita nak bertanya juga tentang perkembangan terbaru Salina sendiri selain daripada berlakon dengan drama berseri tersebut. Macam sekarang memang Sena sibuklah buat gerahan sebab musim baru kan. Memang Sena akan committed pada satu drama aje. Ada juga offer lain tapi Sena agak suka untuk susun jadual semua. Sebab dalam tu Sena buat leading. So memang susahlah kalau nak buat susun jadual semua. Drama polis pun memang dah memang jiwa. Memang suka lasak-lasak semua daripada watak-watak menangis semua. Kalau kita lihat wajah Salina Saibi ni memang terkenal dengan drama yang dikatakan itulah. Mungkin jarang sekali kita nak tengok Salina muncul di filem. Ada tak mungkin perancangan ataupun mungkin tak mendapat tawaran untuk berlakon filem ataupun bagaimana? Actually memang kurang lah tawaran daripada filem kan. Saya pun tak tahu kenapa kan. Mungkin itu rezeki kan. Tak ada lagi offer. Tapi memang siapa tak nak berlakon filem kan. Saya pun bukannya selektif sangat. Kalau orang offer memang saya nak. Jadi adakah you selesa wajah you dicop sebagai wajah yang hanya membintangi drama? Saya nak cakap selesa tu sebab saya tak adalah gila glamour sangat. Saya lebih kepada saya suka buat apa yang saya suka. Apa yang saya minat, apa yang saya puas. Memang dah jiwa, aura polis semua memang ada dalam jiwa. Pada saya rasa saya nak berbakti pada masyarakat sebab saya nak buat satu cerita polis yang bermesej. Tak kisahlah sekarang orang sibuk dengan novel punya cerita cinta. Saya rasa saya nak berbakti pada kerajaan pun. Kau solat macam mana? Wang adalah segala-galanya bagi aku. I boleh jadi Demam Drama Festival kembali lagi. Ramai juga yang pandai berlakon hadir ke uji bakat baru-baru ini. Jom kita lihat sendiri lakonan mereka. Saya memang rasakan DFKL ni harus diadakan setiap tahun kerana kita dapat lihat yang kita kekurangan pelakon. Adanya DFKL ni kita dapat mencukil bakat-bakat baru. Walaupun mereka kekurangan bakat, tetapi dengan adanya bengkel-bengkel yang kita sediakan, kita mampu mendidik mereka untuk jadi pelakon yang berkualiti, pelakon yang ada ilmu berbanding dengan pelakon-pelakon yang hanya melafazkan dialog saja.
saja. Sis dah buat 3 tahun dan alhamdulillah memang kita dapat lihat peningkatan. Ramai di antara mereka yang lebih berani ke depan. Walaupun kadang-kadang kita tengok macam bakat tu tidak ada tapi mereka ada kesungguhan. Itu sebenarnya yang kita nak pada peserta-peserta kita. Bila tahu je Sheila Rusli, tak naklah pergi. Walaupun macam kadang-kadang ada bakat terpendam lah kan. Tak nak sebabnya takut dengan karakter Sheila Rusli yang mungkin agak garang. Komen Sheila Rusli tentang itu. Tak adalah, mana ada garang. Ada keluar tarik tak? Tak ada kan? Itu saja dah menunjukkan yang anda gagal untuk menjadi seorang pelakon. Tak perlu takut dengan saya. Anda harus ada keyakinan diri. Yang penting saya tak makan orang. Saya makan sayur, saya makan salad buah-buahan. So itu cantik. FKL Drama Festival Kuala Lumpur sekarang ada dia punya apa bukan mekanik, apa tu nama dia? Bengkel mekanik. Saya akan jadi salah seorang daripada speakernya pada 19 bulan ni. 19 bulan. Tapi Ukasha pernah berlakon tak dengan Kak Sheila Rusli? Saya pelik tak ada orang samakan awak dengan Sheila Rusli. Betudung? Kenapa? Betudung juga. Dah sendu. Tak apa. Astaghfirullahalazim. Maksudnya awak. Dia. Kau Sheila Rusli dah lah. Kejap lagi kau cakap macam tu. Itu Abang Eji jumpa dia dekat Yeka, dia punya nampak. Tapi Sheila Rusli dengan itu antara mereka tapi yang saya suka dia ni, dia macam pelawak sikit kan. Dia pelawak dia macam bagi. Ada rupanya. So tundukkan Playboy itu. Macam mana sekarang dia punya perkembangan berlakon dengan rakan-rakan yang lain? Sekarang ni kira macam masuk je this Monday, episod nombor 7. So kira Akasya ni paling lama, 30 episod. So dia akan macam lama-lama. So banyaklah macam ada yang positif, siapa ni nak kata ada yang Fiza Umar negatif. bukan nak kata banyak pendatang baru dia pelakon baru. Ada Alif Sata. Alif Sata. Okey, sinopsis cerita dia sebenarnya macam mana ni? Dia macam ni, dia tak suka perempuan pakai tudung. And then 2 playboy tu suka Kak Syah. Okey, bagi tahu ending je lah, senang. Tak nak, kena tengok. Dia dah 30 episod kau dah bagi tahu ending. Baru 7 episod. Aku tengah nak cucuk dia bagi tahu ending. Senang kerja kita. Awak mesti sokong aku. No. So heroin dia awak lagi? Saya seorang je lah heroin. Seorang dia. Dua tu orang. Kenapa? Okey, mungkin selepas ini agaknya macam sekarang ni pun orang kata semua artis ada bisnes dan sebagainya. Dia senang saya tengok dia. Dia tak pakai name tag tapi nama dia ada dekat dia tu. Senang. Kalau tak tahu dia Ukasha ke Nelidia ke, kau tengok je kat tepi tu ada tulis nama. So lepas ni perancangan terbaru selain daripada berlakon mungkin nak jadi penyanyi ke? Okey, nyanyi sikit Ukasha, nyanyi sikit. No. Syah. Single baru. Saya suka fokus satu benda je dulu. Saya tak suka macam nak pergi menyanyi ke, lepas tu hosting ke, berlakon ke. Awak tak payah pergi menyanyi ke apa, tapi dekat set melodi baru ni kena nyanyi. Kenapa nak kena nyanyi? Yalah, sekarang artis sekarang versatile. Dalam ABP pun ada tau artis versatile. Nama aku tak ada kat situ. Nyanyi lagu apa tu? Okey, cepat sebelum kita nak terus cerita ni. Kau jangan seksa dia lah. Kan dia nyanyi pula kan susah kita. Ni nak cerita pasal artis yang baru saja berumah tangga. Dan dikabarkan, ni perkabaran tak tahu betul ke tak, dah berbadan 2. Syukur Alhamdulillah kalau kalau belum tak apa boleh usaha lagi. Lagi seorang pula syukur juga Alhamdulillah dengan cerita baru pulang daripada umrah. Alhamdulillah. Berita-berita baik ni sebenarnya. Siapa orangnya? Remy Sak. Dengan? Laju je cakap Remy Sak. Ada by heart ke? No. Dah brief tadi? Dah brief tadi. Okey lah. Jom saksikan Abel dan Remy Sak. Macam ada sesuatu di situ. Go. Saya tahu dia kat mana. Saya dah pergi ambil dia dah. Tapi awak dapat baca tentang Siapa yang tak kenal dengan pelakon hebat Nabila Huda? Umum tahu, 25 Disember yang lalu pelakon ini telah sah bergelar isteri kepada Muhammad Izzuan. Ketika menemui beliau dalam pratonton filem Munafik, Melody sempat bertanyakan kepada beliau tentang kerjayanya selepas bergelar isteri. Sekarang macam mana agaknya kerjaya sebagai seorang pelakon? Dah start berlakon balik ke? Sekarang Abi dah start berlakon balik dah. Berlakon few tele movie. Sekarang ni saya tengah syuting dengan tele movie yang diarahkan oleh Shahnaz Ahmad. Dia punya first baby. Bersama dengan pelakon-pelakon hebat yang lain. Sejak kebelakangan ini kan, bila sahaja Abil memuat naik gambar you di laman sosial Instagram, ada sahaja komen kat bawah tu, Abil dah berisi lah. Berseri tu memang tak payah cakap lah, makin berseri-seri sekarang ni. Apa komen you bila orang dah kata you berisi tapi ada isi? Tak adalah. Sebenarnya saya tak ada apa-apa isi pun lagi kat dalam ni. Saya bahagia. I'm happy. Saya makan je kerja. Saya tak ada nak fikir banyak benda. Kalau kita kurus kan, orang cakap kita bukan melakat. Inilah saya. Saya pun dulu tak adalah terlalu kurus sangat pun. Selera makan tu bertambah macam triple. Sebagai seorang yang sedang melayari bahtera perkahwinan, adakah you sekarang merancang, maksudnya buat masa sekarang nak fokus dulu dalam kerjaya? Abi memang tak ada plan apa-apa pun. Kalau ada rezeki adalah. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Saya akan tetap mencuba dan mencuba sampailah mendapat impian zuriat lah. Macam papa pun dah wish cepatlah. Cakap sabar, bawa tenang.
relax. Benda-benda bincang. Kita tak ada plan apa-apa. Just go with the flow. Kesha ada tak macam mama nak adik lagi? As usual lah. Semua orang tahu Kesha memang very drama. Kadang-kadang nak adik. Kadang-kadang macam sunyi lah kat rumah. Nak kena ada sorak. Nak kena ada adik. Tiba macam tak nak lah adik. Pasal ada adik nanti Kesha sorak-sorak. Dia macam confused sebenarnya. Mesti dia akan happy. Ada kawan kan. Ceriakan lagi rumah. Terima kasih kepada semua doa-doa anda kepada saya. Doa yang terbaik. Macam-macam jenis doa semua ada. Alhamdulillah. Sentiasa menyokong saya sampai bila-bila. Sebab saya akan berada di sini sampailah di akhir hayat saya. Jadi anda akan tengok muka saya sampailah akhir hayat anda. Saya tak ada apa-apa isi lagi kat dalam badan saya je berisi. Pada saya sekarang badan berisi memang sangat in. Macam Beyonce sikit kan. Sepulangnya dari penggambaran di New York dan mengerjakan umrah, pelakon Remy Ishak terus sibuk dengan komitmen kerjaya. Jom kita tanya, apa khabar beliau? Saya pasti peminat Remy ataupun orang yang mengikuti Instagram Remy, saya dapat tahu yang Remy baru saja pulang daripada menunaikan umrah. Sebelum itu dari New York kemudian ke Mekah. Cukup rehat tak sekarang? Sampai sekarang saya masih lagi sesama lah. Badan, fizikal semua okey. Cuma perubahan cuaca tu membuatkan semua je. Yang lain semua okey. Penat memang penat lah daripada New York tu dengan reward salji. Lepas tu saya terus pergi umrah. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kalau ada yang boleh dikongsikan sikit sebanyak dengan peminat Remy, apa agaknya pengalaman-pengalaman manis yang dialami oleh Remy di sana? Kerana ada yang saya ternampak yang Remy antara yang berpeluang menyentuh Hajarul Aswad. Nak cakap pun susah benda ni. Orang pergi, dia dah tengok, dia dah rasa situ baru rasa seronok. Saya berharap sangat yang saya dapat datang sekali lagi ke sana. Pengalaman yang sangat-sangat saya tak boleh lupalah, sangat menarik. Lebih menarik daripada semua negara yang lain. Banyak perkara baik yang berlaku kepada diri saya. Alhamdulillah, insya-Allah. Bila dah sampai ke Mekah ni, biasanya kita akan berdoa kepada Tuhan, meminta apa-apa hajat yang selama ini mungkin terpendam di hati, mendoakan terus di sana. Jadi apa agaknya hajat Remy di sana? Kalau ada doa nak semakin murah rezeki dalam lakon ke, nak pergi ke Hollywood ke, atau ada nak minta jodoh cepat ke? Doa tu rahsia. Tak boleh bagi tahu. Kalau bagi tahu dia tak jadi doa. Saya deal dengan Allah. Tapi saya mendoakan yang baik-baik sahajalah. Sebelum ini, kalau ada selebriti yang pulang daripada menunaikan umrah ataupun haji, ada beberapa perubahan yang mereka inginkan dalam kehidupan dan juga karier mereka. Kalau artis wanita mungkin ada yang lepas balik umrah mereka berhijrah, bertudung, dan artis lelaki pula ke arah Islamik, mendekatkan daripada Tuhan. Ada tidak lagi bersalaman dengan wanita. Remy pula macam mana? Kalau ada lah kan yang boleh dikongsikan. Tak ada apa pun. Saya menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Apa yang saya harap adalah menjadi lebih baik daripada yang sebelum ini. Nak cakap pasal kebaikan dalam agama tu, saya rasa semua orang pun baik. Cuma kita kadang-kadang tak praktikkan je. Mungkin lepas balik umrah ni saya akan lebih mempraktikkan benda tu. Kita tak adalah nak cakap apa salahnya, kita tak adalah nak bergaduh dengan orang ramai. Bila dia tak mesra pun saya is okay. Time tu saya hadir ke program hiburan tu adalah untuk promotion. Saya punya soalan tu pun Berita lama mengenai kemalangan membabitkan pelakon wanita ini telah disiarkan semula, membuatkan pelakon ini rasa terkilan dan terkejut kerana lebih membebankan apabila pelakon wanita ini terpaksa menjawab setiap panggilan telefon dan menjelaskan situasi yang sebenar bahawa beliau tidak terlibat dalam kemalangan seperti yang digembar-gemburkan baru-baru ini. Kita ikuti temu bual bersama Aida Jebat. Kenyataan dalam Facebook mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takziah kepada Aida Jebat kerana kemalangan. Saya nak perbetulkan isu ni. Gambar yang dikeluarkan, pengisian yang ditulis itu ialah 4 tahun lepas yang pernah terjadi. Itulah rupa saya 4 tahun lepas. Saya tak kisah kalau orang nak tulis pasal benda tu sekarang, tapi tajuknya perlu diperbetulkan. Takziah kepada Aida Jebat kerana pernah aksiden 5 tahun lepas. Jadi tak ada orang assume yang Aida sekarang aksiden ke? Saya dapat banyak sangat-sangat call sampai tak boleh tidur. My family, bapa saya, mak saya, teman-teman rapat saya semua dapat panggilan dari orang luar juga. Betul ke Aida ni? Sampai saya pergi kedai makan tadi, orang cakap hidup lagi. Saya hidup lagi. Oh, sebab kita tengok kat Facebook awak. Jadi buat orang confused. Saya tak suka buat orang susah hati sampai macam tu. Ada yang tak boleh tidur sebab saya tak reply message. Terlalu banyak sangat WhatsApp. Saya dah tak larat dah. Saya rasa macam alamak, macam mana saya nak explain. Facebook yang digunakan ni bukan saja tulis tentang diri saya. Ada artis-artis lain juga yang terkena. Baru-baru ni tentang Datuk Siti Nurhaliza, macam Aaron Aziz, Datuk James Samsudin dan ramai lagi. Bagi saya, kalau awak nak kembali kat satu isu, tolong tulis tajuk dengan betul supaya tak kelirukan mana-mana pihak. Ada juga segelintir masyarakat yang cakap, oh Aida ni tak faham ke apa maksud innalillah ataupun takziah. Ini memang mendoakan untuk orang yang sakit. Okey, saya faham. Saya tak mengatakan maksud innalillah ataupun takziah itu untuk orang yang meninggal saja, bukan. Tapi saya marah dia kemukakan isu itu tanpa tajuk yang betul. Harap pihak pengguna Facebook tersebut tak payah viralkan lagi. Please stop lah. Saya masih hidup lagi. Apa pula penjelasan Aida Jebat? Saya dapat tahu bahawa Aida Jebat pernah disoal siasat mengenai satu laman sosial Facebook. Ni lagi satu yang buat saya betul-betul disappointed dan marah. Laman sosial Facebook itu menggunakan nama saya Aida Jebat. Saya tak tahu apa-apa pun. Orang cakap banyak je fanpage, fake account. Saya amat menghargai peminat yang menggunakan nama saya untuk membuat fanpage. Tapi
paling saya tak boleh terima bila dia keluarkan isu-isu tentang politik. Sampai ada pihak government yang call saya. Keluarga saya pun ada cakap kenapa macam ni. Polis pun call. Dan saya dinasihati beberapa pihak untuk membuat laporan polis dan juga memasang peguam supaya diri saya dilindungi. Sebab itu bukan Facebook saya. Facebook saya yang dah verified, cukuplah sampai sini. Awak nak buat fanpage saya, buat je. Tapi tolong post something yang lebih relevan. Kalau pasal politik yang menggunakan nama saya, ia membebankan saya. Sangat tak bertanggungjawab lah. Saya tak boleh terima. Tak tahu adik tak boleh terima adik baik-baik sabar-sabar. Husnuzon. Fikirkan yang baik-baik je, tengok baik-baik dulu. Bukan adik lah sekarang. Kenet. Gitu. Okey. Kita sekarang nak settle down. Ya. Sebab kita nak cerita yang baik-baik. Ya. Seperti? Seperti Ukasha Senur sekarang. Ya. Baik Ukasha ni orangnya macam soal lemah lembut, sopan santun. Takkan tak ada lelaki-lelaki luar sana yang mencuba katanya. Pelakon-pelakon ke? Pelakon sama cinta lokasi ke? Ada tak? Cakap sekarang. Tak mainlah cerita lokasi ni, babe. Okey, kalau tak cerita lokasi. Kalau tak cerita lokasi pun memang by heart-nya cinta, ada tak? Macam kalau artis lelaki Malaysia ni siapa yang orang kata kriterianya lebih menjurus kepada? Artis lelaki lah. Aku dah contoh. Aku terkeluar league dah. Okey, contohlah. Alah, macam mana cakap? Shahnaz ke? Macam mana nak cakap? Macam mana nak cakap? Remy Ishak ke? Siapa? Alah, dua-dua dah taken. So, Syah tak ada siapa-siapa. Terus buka cermin mata. Saya tahu susah nak jawab kan. Tapi dah move on ke belum? Dah. Dari apa-apalah yang trauma sebelum ni. Dah move on lama dah. Lama. Tak payah nak ungkit-ungkit dah. Kita move on. Tapi kalau terjumpa ke terlepas ni, kalau macam dapat offer berlakon sekali, masih nak berlakon? Saya tak ada masalah. Benda tu profesional lah. Kerja, betul tak? Dah kesian dia. Kau banyak soalan provokasi ni. Provokasi macam cerita ada seorang artis ni katanya bergambar dekat Tanah Suci Mekah sambil menjelirkan lidahnya. Siapakah? Siapa? Dakwah. Tapi dia ada jawapan dia kenapa dia buat macam tu. Okey, jom kita tengoklah kenapa dia berkelakuan macam tu. Panas kot. Kita tak tahu Panas kita tak tahu. Bersangka baik lebih baik. Husnuzon. Apa tu? Jangan. Praktis. Panas. Okey, kita tengok. 23 Februari lalu bertempat di Ruang Shah Alam berlangsung pelancaran single pertama pelakon Jana Nik bertajuk Mungkin Saja, dan dalam majlis tersebut turut memperkenalkan 3 lagi penyanyi di bawah label Hikayat Record. Alhamdulillah, saya dah melancarkan single saya pertama walaupun kita dah rilis dekat Hot FM pada 26 Januari yang lepas. Hari ini adalah hari yang bermakna buat saya. Alhamdulillah, hari ini saya dapat feedback yang positif daripada fans saya. Media, thanks to all media datang. Mula-mula saya agak nervous, tapi sekarang saya tak sabar nak teruskan kerjaya saya sebagai penyanyi dan pelakon. Baru sahaja nama you nak naik sebagai seorang pelakon dan baru je nak menempah nama sebagai penyanyi, ada pula gosip di mana you dikatakan ada sedikit isu lah dengan seorang pengacara ini. Hal ini sepatutnya diajukan kepada pengacara itu. Bukan saya yang mengeluarkan status tu. Bukan saya pun yang mulakan pergaduhan. Saya tak nak bergaduh dengan siapa-siapa. Pada pengacara tersebut, saya minta maaf kalau perangai saya buat awak rasa tak selesa. Saya tak ada masalah dengan awak. Nobody is perfect. Saya pun tak judge awak. Bila awak judge saya ikut cara awak pun saya tak terasa dan tak terkilat. Setiap orang ada perangai masing-masing. Kalau saya jenis happy go lucky, orang akan kenal saya dengan happy go lucky. Kalau seperti yang dikatakan saya adalah orang yang bimbang, mungkin orang akan kenal Jana Nik sebagai orang yang bimbang. Kalau ada yang buat terasa sebab soalan saya, mungkin pada saya sikit tapi mungkin pada dia sensitif. Saya tak sedar benda tu terjadi. Apa komen you pula apabila ada yang mendakwa perkara ini berlaku adalah berpunca daripada you? You dikatakan bersikap sombong dan juga tidak membuat kajian dahulu untuk hadir dalam satu program di mana you pergi tanya dekat pengacara tu, ini program apa? Didakwa perkara itu membuatkan pengacara itu berkecil hati. Benda ni sepatutnya ada penerangan daripada kedua pihak. Orang boleh nilai mana satu betul, mana satu salah. Saya rasa benda ni mungkin ada salah faham. Terlalu cepat pengacara tersebut nak judge saya. Kita cuma berjumpa program tu dalam masa 15 minit. Kalau nak kata sebabkan satu statement tu saya dianggap salah, saya terima atas kesalahan saya. Saya tak ada masalah kalau saya nak jumpa dengan pengacara tu. Kita boleh sama-sama interview bersama. Kita boleh clear benda tu. Pada saya, dia yang up status tu, jadi dia kena berani tampil selesaikan masalah ni. Orang kalau kenal saya, orang tahu saya memang tak berhenti cakap. Happy go lucky, saya sangat bising. Bila datang isu sombong, saya agak pelik. Baru-baru ini juga you telah mengeluarkan satu kenyataan dalam sebuah portal online. You dikatakan terlalu lantang. Sebenarnya apa yang dia tulis tu agak salah daripada apa yang saya cakap. Benda ni bukannya email interview di mana kita sendiri yang type. Ini adalah phone interview. Mungkin di portal tu pun ada salah faham dengan apa yang saya cakap. Macam saya kata, saya tidak menilai siapa
pengacara. Saya anggap pengacara tersebut macam mana dia berperangai macam tu, maknanya macam itulah dia. Sebab saya tak expect semua orang boleh jadi apa yang saya nak. Saya tak boleh expect dia datang dia happy go lucky, mesra dengan saya. Time tu saya hadir ke program hiburan tu adalah untuk promotion. Saya punya soalan tu pun bukan menyindir macam ni program apa Contoh, saya punya program ni program gosip-gosip yang macam sengah-sengah saya macam tu. Kalau soalan saya yang satu boleh timbulkan satu status yang untuk menjatuhkan perwira nasi saya rasa tak baiklah. Sebab saya yang nak kena jawab semua benda ni tau. Kita pun tak boleh nak rancang masa depan kita. Bila datang gosip macam ni, kita cuma hadapi, jawab je lah soalan awak. Apa-apa pun saya minta maaf. Saya harap awak akan kenal saya lebih dekat. Awak tahu macam mana perangai saya yang sebenar. Gara-gara sekeping gambar yang telah dimuat naik ke dalam akaun Instagram milik pelakon wanita ini, beliau telah pun dikecam oleh ramai pihak termasuk peminat-peminatnya melalui pelbagai media. Adakah beliau memandang serius segala persepsi negatif yang dilemparkan terhadapnya? Sharifah Sakinah, sila jawab. Sebenarnya benda tu kalau orang kata salah-salah lah. Sebab saya pun tak cakap yang saya ni betul dan orang pun tidaklah betul. Kita tak tahu benda tu kan. Sakinah semua orang tahu it's very spontaneous. Benda yang dia share dekat dalam Instagram tu kadang-kadang benda yang macam macam tu kan. For my family rasa benda tu okey lah. Sebab kita tak adalah nak cakap apa salahnya. Kita tak adalah nak bergaduh dengan orang ramai. Orang ramai bila dah cakap macam tu kita salah rupanya. Tapi tidaklah minta maaf. Mana kita tertib sikit lah. Tapi benda tu spontaneous macam konon-konon bajet-bajet. Alah, saya gambar. Tapi macam, okey, salah. Tapi sebenarnya tak boleh nak cakap apa-apa. Benda ni adalah sangat sensitif. Sebab tu saya tak boleh nak cakap apa-apa. Tapi kalau orang tengok lihat apa-apa, doa saja yang baik-baik. Jangan macam, dia ni tahu hati-hati. Tak apa. Biasa je. Relax. Ambil yang baik. Antara cerita-cerita yang kami berikan kepada anda untuk hari ini dalam Melodi bersama dengan Ukasha dekat set yang baru. Harap semuanya fikir yang baik-baik kan, insya-Allah. Dan sebelum kita berpisah, saya ada satu nak baca dia pengumuman kejohanan jemputan bola sepak 4 penjuru Celebrity All Star 2016 di antara Raja Lawak United, Mami Monster FC, MASC FC dan juga Suria FM All Star FC pada 29 Februari 2016 jam 8 malam di Stadium MBPJ. Ya, malam ni aja 2 rancangan live akan diberikan kepada anda di TV3. Mentor Milenia, jangan lupa tengok. Dan juga selepas itu kita ada Music 31. Dan sebelum berpisah, mungkin Ukasha nak katakan sesuatu kepada peminat yang selalu menyokong Ukasha selama ni. Syukur Alhamdulillah kepada siapa yang still support Kasha. And untuk drama ni, mana tahu orang lagi nampak career Syah berbanding personal life Syah. So Syah tak nak benda ni berpanjangan. Benda-benda yang lepas tu biar lepas. One part is past. One part is past. Sampai nak ungkit, come on. Kita manusia. Tak lari buat silap, betul tak? So jangan judge, don't be a judgmental person. And saksikan filem Tundukkan. Bukan filem, drama. Episod. Bersiri bertajuk Tundukkan Playboy itu. Di Selat Akasia, Isnin sampai Khamis. Sampai Khamis. Jadi antara soalan tadi tak jawab lagi. Antara Kamal Adli, Remy Ishak. Kau berbalik pada soalan tu? Iyalah, nak tahu test dia macam mana. Tak ada jawapan. Tak adalah, okeylah, tak dapat. Tak berjaya. Yang penting terima kasihlah Ukasha sebab datang kat sini hari ini dengan set yang baru. Terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton-penonton Melodi. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bersama anda lagi dengan cerita-cerita yang lain pula. Untuk itu, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi dan duduk sendiri kat sini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Awak tak pernah tengok Melodi ke? Ini saja paparan Melodi untuk minggu ini. Diharap anda semua terhibur. Dan sebelum kami mundurkan diri, mewakili pihak penerbit Michelle Wee, kami ingin ucapkan semoga hari anda hari ini dihiasi dengan kenangan yang terindah. Untuk itu, terimalah lagu ini daripada Syamsul Yusof dan juga Mawi, lagu soundtrack untuk filem Munafik, Kalah Dalam Menang. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Mengotori jiwa dan bicara. Bila bicaranya semua besar. Benda bidadar besar egonya. Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam, kelam terbungkam. Jiwa tak tenang kala dalam menang. Kemewahan diri bukanlah tanda kehebatan insan. Berteduh di bumi Tuhan, fikirkan saat nyawa ditarik keluar badan. Tiada siapapun yang tahu rahsia Tuhan. Siapa dulu pergi dulu, mungkin aku, mungkin kamu. Kau katakan tunggu dulu, kau belum 50, sedang kematian laju mengejarmu. Kerasnya hati masih gagal mengerti. Bangunlah di malam sunyi, bertanyakan pada ilahi. Adakah kau rasa dunia isinya hanya kau yang punya? Kau fikir kau siapa? Adakah kau lupa
Walaupun kau buta, kau dan aku hamba. Kau fikir kau raja? Kuasa harta wanita menyaburi minda, mengotori jiwa dan bicara. Bila bicara, bicaranya semua besar. Bidadar besar egonya. Lupa diri, lupa pencipta yang maha besar. Hatinya hitam kelam terbungkam. Jiwa tak tenang kala dalam menang. Kala dalam menang, hatimu takkan senang. Aku bukan hipnotis, bukan juga ISIS. Jauh sekali ekstremis, aku hanya optimis. Hidup syarat plot twist sama